besar apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung lagi pengajian kitab Zahratul Murid, kitab tauhid. Kita dah hampir ke penghujung, dari dua lain, tiga lain. Dah sampai muka surat 27. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmi wa barakatuh. Ketahui olehmu. Jadi kalau dalam kitab ni bila kata ketahui olehmu ni, maknanya perkara itu penting. Jarang dengar satu benda i'lam, bahawasanya tiada diterima iman seseorang melainkan dia mengetahui akan makna iman dan makna Islam. Masya Allah. Dia kata apa? Tak terima iman, tak makbul. Allah tak terima iman. Beriman dah, kita percaya, tapi keimanan kita tu tak terima oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu makna iman. Saya beriman. Beriman tu apa? Entah. Beriman. Macam mana nak terima iman satu orang yang tak tahu makna iman? Saya beriman. Beriman apa? Percaya. Percaya, saya percaya tu dah beriman dah tu. Percaya macam mana? 100%. Percaya setengah-setengah. Percaya sungguh. Percaya macam mana? Melainkan dia faham makna iman, dia faham makna Islam. Tak usah. Ini rukun agama kan. Rukun agama, kita tahu rukun iman, rukun Islam. Rukun iman, rukun Islam. Tapi rukun agama apa rukun agama? Dah dengar rukun agama? Rukun negara tu kan. Rukun agama, rukun ni makna juz'un mahiyah. Juz'un anil mahiyah, juzuk daripada hakikat. Kalau tak ada rukun, maka tak adalah agama tu. Apa dia rukun agama? Rukun agama 3. Iman, Islam, ihsan. Itu 3 rukun agama tu. Tak tahu salah satu ni, tak sah. Tak sah. Tak sah agama. Tak sah beragama. Apa tu iman? Maka dia kata sini, maka makna iman. Kalau pada bahasa iman tu, pada lughah percaya. Tapi kalau pada syarak, makna iman dalam lagi, ialah mentasdikkan hati. Apa makna mentasdik? Makna tasdik, menerima dan mengaku. Terima, mengaku. Dah terima, mengaku, terima lagi. Aku terima. Terima sebenar-benarnya. Dan membenarkan, tasdik atau terjemah Melayu, membenarkan. Ini menerima dan mengaku dengan barang yang didatangkan dengan dia. Maksud barang ni apa? Segala risalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala. Kalau kita lain ditambah sikit. Tambah lagi sikit, yang maklum dengan mudah. Maklum bid-darurah, yang maklum dengan mudah. Ulang lagi, apa tu iman? Mentasdikkan hati, menerima oleh hati. Tak bangkang, terima. Dengan barang yang, maksud barang ini dengan segala wahyu yang didatangkan dengan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala. Itu makna beriman. Kita terima dalam hati kita ni, percaya sebenar-benar dalam hati kita ni
segala apa yang Nabi cakap tu betul. Yang Nabi cakap yang mana? Yang wahyu yang disampaikan tu memang daripada Allah. Kalau itu tak ada, tak nama beriman. Hilang iman. Bukan makna iman dia percaya pada Allah je. Daripada malaikat percaya yang kata semua yang Nabi cakap ni datang pada Allah. Yang maklum bidarurah. Maksud maklum dengan mudah. Contoh, semayang berapa waktu? 5. Dia percaya 4 ni. Subuh tak ada. Hilang iman. Sebab 5 waktu ni semua orang tahu. Walaupun perkara sunat. Kepik kuku sunat tak? Tak sunat lah. Kalau saya tak percaya kepik kuku tu sunat, kupu. Walaupun perkara sunat, kerana benda tu semua orang tahu. Dan Islam pula, apa makna Islam? Dan makna Islam itu menjunjung titah Allah Ta'ala dengan mengerjakan barang yang disuruhnya dan menjauhkan barang yang ditegahkan. Apa itu Islam? Menjunjung titah Allah Ta'ala dengan mengerjakan barang yang disuruhnya dan menjauhkan barang yang ditegahnya. Tambah sikit lagi, pada zahir. Pada zahir. Jadi iman kat batin, iman tasdik membenarkan. Islam junjung perintah, taat dengan perintah Tuhan pada zahir. Maksudnya dia semayang, dia puasa, dia buat haji, rukun iman Islam yang 5 tu dia buat. Maka nama dia itu orang Islam. Adakah dia dalam hati dia percaya tak percaya, itu cerita lain. Sebab tu Islam ni belum tentu beriman. Tapi kalau dah beriman, dah tentu Islam. Maka datanglah istilah Islam beriman, Islam yang munafik. Dia Islam tapi dia munafik, dia pura-pura. Tapi kalau beriman tak ada pura-pura. Beriman dalam hati. Islam munafik ada, mukmin munafik tak ada. Nampak boleh faham dia. Islam menjunjung titah Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Dengan mengerjakan pada zahir. Dia semayang, dia puasa, dia keluar zakat. Islam lah tu. Orang Islam. Dia pakai kopiah, Islam lah tu. Dia dah buat apa yang Allah suruh pada zahir. Kalau pada batin dia tu membenarkan, mukmin. Batin tak benarkan, munafik, kufur. Dia apa beza munafik dengan kafir? Apa beza munafik dengan kafir? Kafir ni dia tidak menjunjung pada zahir dan dia tak percaya dalam hati. Dua-dua tak. Itu kita kata kafir. Kufur, orang kafir. Dia tidak mengerjakan sembahyang, puasa, zakat, haji, dia tak buat pada zahir. Dan dia tak percaya dalam hati dia. Ini kita panggil kafir. Kafir. Munafik, munafik dia ada dua. Munafik i'tiqad, munafik amal. Munafik i'tiqad, dalam hati tak percaya. Macam zaman Rasulullah, dia tak percaya. Tapi kat luar sembahyang, dia puasa, dia zakat, macam orang beriman, macam orang Islam lain. Hati tak percaya, itu kita panggil munafik i'tiqad. Yang ni kekal dalam neraka. Kekal neraka paling bawah sekali. Yang banyak kita ni munafik amal. Kita sembahyang, kita puasa, hati kita percaya dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang bila ada orang, kita ekstra sikit, kita rajin. Bila tak ada orang, tak beramal. Itu nama munafik amal. Munafik amal. Ni munafik i'tiqad. Habis, dah faham dah makna iman kan? Di iman perkara hati, Islam perkara zahir. Dan dia kata lagi, dan rukun iman itu 6 perkara. Yang pertamanya amantu billah, percaya aku. Maknanya apa tu? Aku terima, aku mengaku Allah tu Tuhan. Aku terima, aku mengaku Allah Tuhan. Itu kita panggil rukun yang pertama. Yang kedua, wa malaikatih, aku percayalah aku terima, aku mengaku wujudnya segala malaikat, utusan Allah walaupun tak nampak. Yang ketiga, wa kutubihi,
Artinya percayalah aku dengan segala kitabnya yang 4, yakni Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, turun dari langit. Takap percaya tak cukup, percaya turun dari langit. Bukan rekaan pada Nabi, bukan Rasulullah yang reka. Memang dari langit, daripada Allah melalui malaikat. Itu nama beriman dengan kitab. Wa rusulihi, artinya percaya aku dengan segala rasul-rasulnya, yang 25 orang yang sebut dalam Quran. Rasul banyak. Percaya bahawa ada sebelum daripada zaman kita hidup ni, sebelum ni ada rasul yang dibangkitkan, utusan daripada Allah, yang dikurniakan mukjizat. Yakin? Baru nama beriman. Berapa ramai? Yang wajib 25, yang sebenar tak tahu berapa jumlah bilangan. Yang dalam hadis kata 124,000 orang Nabi, 313 Rasul. Itu hadis. Yang kelima, yakin dan terima wal yaumil akhir. Percaya aku, terima aku dengan wujudnya hari yang kemudian, hari akhirat. Iaitu hari kiamat, hari pembalasan. Segala yang berlaku sekarang ni semua proses nak menghampiri kiamat. Terima. Dan yang keenam, wal qadri. Terima dan mengaku wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Artinya percaya aku dengan qada dan qadar, baiknya takdir Tuhan, jahatnya takdir Tuhan, itu semuanya daripada Allah. Ni yang keenam. Yang ni yang ramai orang fail nak terima. Sebab selalu kalau berlaku yang tak betul tu, salah dia lah, salah orang tu lah. Kalau betul tu, itu saya lah tu, saya tak ada, tak jadi tu. Hilang konsep qada dan qadar. Padahal kita ni rukun ni, terima dan mengaku segala perjalanan hidup kita ni telah tertulis. Yang telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, terima. Tak ada campur tangan manusia, semua dah siap tulis dah. Kalau tak terima, tak iman. Ada orang, saya tak boleh berubah dah Ustaz, saya memang Tuhan dah buat macam ni. Orang baik-baik ni Tuhan buat. Pak Imam tu Tuhan dia okey dah, Allah jadikan dia baik. Habis awak, saya tak boleh dah, saya dah memang macam ni dah, saya tak dijadikan Tuhan macam tu. Dia mendahului Tuhan dah. Mana dia tahu qada qadar Tuhan tu? Dia buang usaha ikhtiar. Salah. Baik, dan rukun Islam itu pula. Jadi kalau kita nak ingat 6 rukun iman tu, maknanya Allah turunkan malaikat. Malaikat bawa apa? Malaikat bawa kitab. Kitab bagi kat siapa? Bagi kat Rasul. Rasul terima kitab ni, Rasul cerita pasal apa? Kiamat. Itu hari yang terakhir. Dan Rasul juga memberitahu setiap hari yang kita tempuh ni tak lepas pada qada dan qadar Allah, takdir Allah. Habis. Termasuk yang jadi kat Palestin, tak ada Tuhan, ada hikmah, tak lepas. Tak ada mutlak Israel tu yang buat, tak mutlak, ada kait. Dan rukun Islam itu pula 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Ini rukun zahir. Ingat, Islam tu menjunjung perintah pada zahir. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, maknanya diucap di lidah, diucapkan di lidahnya. Syahadah serta tasdik, membenarkan dalam hati, atas jalan membesarkan dia Allah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang tanya apa makna asyhadu tu, saya bersaksi. Apa makna saya bersaksi tu? Ini penting faham, sebab saya masa mengaji tu tak sangka pula benda tu penting. Tapi bila banyak fahaman sesat tu dah muncul, dia kata, dia ajar macam ni. Apa makna asyhadu? Saya bersaksi. Okey, kalau kau kata kau bersaksi, siapa yang saksi kau? Siapa yang saksi masa kau mengucap tu? Dia tak iya juga, mana ada orang saksi. Kau kena bersaksikan dengan Rasulullah. Rasulullah tak ada macam mana? Keturunan Rasulullah dah. Aku ada satu orang guru ni,
Kau kena bersaksi depan dia bahawa syahadah kau disah. Dia tu. Tak nak sebut dah. Kat Negeri Sembilan dekat tu. Jadi dia kat Kuala Pilah tu. Dia grup syahadah nama. Jadi kita kena mengucap syahadah depan guru tu, barulah syahadah kita ni sah. Sebab mana asyhadu bersaksi. Dia kalau ada saksi kena ada saksi ya. Siapa saksi? Ramai orang termakan cakap tu. Sebab jahil makna asyhadu. Asyhadu ni terjemah bersaksi. Makna dia bukan macam kita faham tu terjemah bahasa Melayu. Asyhadu tu makna a'tarifu wa ad'anu. A'tarifu aku mengaku. Az'anu dan aku terima dalam hatiku. Wa a'lamu dan aku yakin. 3 tu. Aku mengaku, aku terima, aku yakin. Dapat makna asyhadu tu. Aku mengaku, aku terima, aku yakin. Itu makna asyhadu. Kalau ada orang ajar kita lain, tak betul. Malangnya ilmu macam ni lah kitab-kitab tua yang kitab macam ni mengajar ni. Tak tahu kita tu. Makna mengucap tak tahu. Asyhadu, aku bersaksi. Siapa saksi kau? Kita juga siapa saksi? Itulah kau. Kau tak ada saksi, tak sah syahadat kau ni. Sedangkan makna asyhadu tu sebenarnya adalah az'anu, aku mengaku, a'tarifu, aku mengaku, wa az'anu, aku terima, sebenar hati aku terima, a'lamu, aku yakin. Mengaku, terima, yakin. Mengaku, terima, yakin. 3. Kalau lain daripada 3 ni, diertikan asyhadu tu tak betul. Atau pengertian syahadah, aku terima, aku mengaku, aku yakin bahawasanya tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah sahajalah Tuhan yang sebenar. Itu makna dia. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku mengaku, aku terima, aku yakin bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Barulah lepas kita punya rukun Islam yang pertama. Ustaz, kalau dia mengucap tapi hati dia tak beriman, ni macam mana ni Ustaz? Dia ni orang Islam tak? Islam tak? Dia mengucap, hati dia tak betul. Dia masuk Islam sebab nak kahwin. Dia pun mengucap, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak sembahyang, mati. Dia mati orang Islam ke mati orang kafir ni? Mati Islam, munafi. Kubur kat mana? Kubur Kristian ke kubur Islam ni? Kubur Islam. Sebab dia mengucap. Dia dalam kubur je dah. Dan kubur memang kena hentak betul. Dekat kubur, dia itu adalah orang yang kufur isi Allah. Tapi kubur Islam. Kerana apa? Kerana dia tidak beriman. Habis satu. Yang kedua, soalan kedua. Macam mana pula orang yang beriman Ustaz tapi tak sempat mengucap? Nama dia John. John ni suka Islam, dia percaya dengan Allah, tapi takut nak mengucap. Mati. IC pun nama John. Kubur kat mana? Kubur Kristian, betul. Di sisi Allah macam mana? Sisi Allah dia beriman. Yang tadi kubur Islam masuk neraka, kekal abadi. Yang ni dikubur Kristian tapi beriman. Sebab mengucap itu ialah zahir Islam. Adapun iman tasdik. Nanti walaupun tak pernah sebut, walaupun tak pernah sembahyang, hati kaya, hati yakin, sudah dinamakan beriman. Tapi tak sempurna iman itu sebab tak sembahyang. Habis kalau dia beriman tak sempat mengucap, macam mana? Maka di dunia ni dia berlakukan hukum sebagai hukum orang kafir, tapi dalam akhirat dia dihukumkan orang beriman, masuk syurga. Ada apa kan? Faham tak? Ni di sisi mazhab yang kita aduti macam tu. Ada juga setengah ulama kata syahadah itu rukun iman. Kalau tak mengucap tak sah iman. Ada juga. Ada 2 pendapat tu. Adakah kalimah syahadah ni sebahagian daripada iman ataupun syarat bagi iman?
Syartun ke syatrun? Kalau syartun syarat. Syarat nak memberlakukan sebagai orang Islam. Kalau syatrun sebahagian. Sebahagian daripada iman mesti mengucap. Maka kata ahli sunnah wal jamaah, jumhur ulama kata dia syarat saja. Syarat untuk kita kata dia ni beriman. Adapun sisi Allah, walaupun dia tak mengucap, dia tetap beriman juga. Ini yang muktamad. Habis. Itu yang pertama. Yang kedua ialah mendirikan sembahyang yang 5 waktu. Ijma' ulama' 5 waktu solat itu rukun Islam yang kedua. Yang ketiga, memberi zakat. Sama ada zakat fitrah ataupun zakat harta. Zakat harta itu pula terbagi pada 5 jenis. Kalau binatang, dia ada binatang, tumbuh-tumbuhan dengan emas perak. Di 3 tu. Adapun binatang yang wajib dizakatkan hanyalah an'am, iaitu unta, lembu kerbau dan juga kambing. Biri-biri atau kambing-kambing biasa. Itik, ayam tak ada zakat. Yang mandai-mandai, Malaysia ni tak banyak unta Ustaz. Kita zakat je lah ayam-ayam ni. Oh, pandai kau nak mengubah hukum Allah pula. Yang kedua, zakat pada tanam-tanaman. Tanam-tanaman yang berzakat yang mana? Makanan yang mengenyangkan. Kalau kita sini padi, kalau kat luar negeri tu gandum. Kalau makanan rasmi dia jagung. Tak ada pula makanan apa lain benda tu pula dah. Tak ada. Tu saja. Kemudian tu syarat-syarat dia lah. Syarat-syarat zakat. Yang ketiga, buah-buahan. Buah-buahan yang zakat 2 saja. Khusus tu. Yang ada zakat hanyalah buah tamar. Dan zakat buah tamar, zakat tamar dengan inap. Anggur. Lain daripada itu tak ada. Tak ada zakat apple, zakat buah kelapa, memandai buat hukum. Tak ada. Kemudian jangan buat-buat tu. Orang sekarang ni macam-macam ni nak mengaku wajib benda tak ada. Kemudian zakat emas, naqad tu emas dan perak. Ustaz, yang duit kita ni tu khilaf ulama. Kerana duit ni asalnya dinilaikan dengan emas dengan perak. Ada dirham, ada dinar ni zaman dulu tu. Zaman sekarang ni dah pakai nilai apungan ekonomi. Jadi itulah zakat-zakat yang kita kata rukun Islam. Lain daripada itu semua khilaf-khilaf tu. Zakat pendapatan khilaf, ada khilaf. Tak boleh kita nak pandai-pandai kata tak payah masuk neraka. Tak boleh, jangan. Tak boleh tu, tak ada tu. Yang ada emas perak tu ada. Ataupun duit tu sebab dah zaman sekarang ni ekonomi kita pakai duit kertas. Tapi asal itu emas dan perak. Barulah pada barang-barang galian dan sebagainya. Itu zakat. Jadi zakat kena mengaji lah, nak pergi faham tu. Yang keempat, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan 30 hari. Yang kelima ialah haji pada Baitullah atas orang yang puasa, yang mampu. Hajjul baiti man istata'a minkum, orang yang mampu saja. Inilah 5 rukun Islam. Kemudian dan rukun syahadat. Jadi rukun syahadat ini jarang orang sebut ni. Apa itu rukun syahadat? Rukun syahadat ialah 4 perkara. Maksudnya kalau tak ada 4 perkara ni tak sah syahadat. Yang pertama apa dia? Mengisbatkan zat Allah. Mengisbatkan zat Allah. Zat Allah tu wujud. Dan kedua, mengisbatkan sifat Allah. Yang ketiga, mengisbatkan af'al Allah. Yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Ni ada. Ni 4 rukun syahadat. Ada asyhadu an la ilaha illallah tu nafi, la ilaha tu nafi, illallah tu isbat, affirmation. Apa yang kita nafi, apa yang kita isbat. Yang kita nafi itu senang. Apa yang nafi? Kita nafi adanya zat lain yang macam zat Allah ni tak ada.
Kita nafi sifat yang macam sifat Allah ni tak ada. Yang ada hanya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar yang ada tu ya hanyalah pada Allah saja. Ya, zat lain tak ada macam Tuhan. Yang ketiga, kita nafikan af'al. Tak ada satu perbuatan selain daripada perbuatan Allah yang boleh bagi kesan, yang ada power. Kalau kita kata ada, Israel tu menakutkan, boleh memberi kesan, syiriklah kita, hilanglah syahadah kita tu, gugur. Kerana kita isbatkan kekuatan pada zat orang tu, zat manusia, zat itu, zat ini. Lalu kita isbat. Habis yang ada apa? Yang ada sebenar-benar, yang tak ada macam dia, zat Allah. Zat tu hanya Allah saja berzat. Kita semua jirim arat, mengambil ruang. Yang kedua, sifatullah. Kita isbatkan sifat-sifat Allah tu hanya ada pada Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar. Kalau kita belajar tauhid, hanya ada pada Allah. Pada makhluk ni nama saja. So, hakikatnya tak ada. Yang ketiga, af'al Allah. Perbuatan Allah saja yang sebenar-benar memberi bekas. Perbuatan makhluk hanyalah luaran sahaja, tak memberi kesan, cuma untuk dikira dosa pahala. Itu rukun syahadat. Yang keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua benar. Kalau kita kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita tak percaya. Kita tak percaya dengan apa yang Nabi sampaikan, percaya Rasulullah. Tapi yang disampaikan itu kita tak terima. Gugur syahadat kita itu. Habis, ini 4. Dan syarat sah syahadah. Syarat sah mengucap syahadat itu 4 perkara. Yang pertama, mengetahui akan perkataan itu untuk mentauhidkan Allah dan mengisbatkan risalah bagi Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Cuba mengucap asyhadu alla ilaha illallah, apa dia kan? Aku bersaksi bahawa Allah Taala tidak ada Tuhan sebenar disembah melainkan Allah. Faham tak tu? Tak faham. Tak boleh je, kena faham kan? Faham apa? Faham bila kita sebut asyhadu alla ilaha, kita mentauhidkan, mengesakan hanya Allah saja. Hanya Allah lah sebenar-benar wujud, hanya Allah lah sebenar-benar berkuasa, hanya Allah lah satu-satunya yang mempunyai perbuatan yang beri kesan. Itu baru mentauhidkan Allah. Apa itu? Wa asyhadu anna Rasulullah, mengisbatkan risalah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah, pembawa berita daripada Allah Taala. Kalau tak ada tu, maka tak cukup syarat dah syahadat kita tu. Yang kedua, mengikrarkan dengan lidah dengan 2 kalimah syahadat. Kena sebut kat lidah tu. Bagi orang yang kuasa. Tapi kalau dia bisu, isyarat. Tak masih isyarat. Yang ketiga, mentasdikkan, membenarkan dengan hatinya. Ini syarat syahadah yang ketiga. Yang keempat, dia amalkan dengan segala anggotanya. Yang keempat ni syarat kesempurnaan syahadah. Syarat kesempurnaan. Maknanya kalau dia mengucap syahadah tapi dia tak semayang, sah tak syahadat dia? Sah, cuma tak sempurna. Jadi jangan jadi macam fahaman Wahabi. Wahabi tu kalau tak semayang kafir. Dia kalau tinggal semayang kafir bila tu? Kufur. Kita tinggal semayang berdosa. Kenapa tak semayang ni? Malas, dosa. Suruh dia taubat, tak taubat pancung kepala. Kenapa tak semayang ni? Semayang bukan wajib pun. Jawab macam tu, tak payah suruh taubat. Ambil pedang tu, kerat tu. Sebab dia menolak semayang tu wajib. Itu yang kita ngaji tu kan. Ini yang keempat. Dan yang membinasakan syahadat itu 4 perkara. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Tuhan yang ada 2. Yang kedua, syak hatinya akan Allah. Allah ni wujud ke? Tak nampak Tuhan. Ada ke Tuhan? Yang ketiga, menyangkai dirinya daripada kejadian Allah. Menyangkai. Menyangkal tu, menyangkai itu menyangkal. Dia sangkal diri dia tu daripada makhluk Tuhan. Aku bukan makhluk Allah. Tapi apa? Tak. Dia sangkal diri dia tu kejadian Allah.
Yang keempat, tiada mensabitkan dirinya sebagai hamba Allah. Wah, ini membatalkan syahadat tu. Jarang dengar ni. Baru ni saya dengar satu interview daripada Rabai. Rabai ni orang alim lah, orang alim Yahudi. Dia tanya, apa pandangan tuan tentang pejuang-pejuang Palestin ni? Oi, mereka tu lebih hebat daripada pejuang kita. Terkejut tu. Kenapa? Kerana mereka ni, kalau dia tinggal jari dia dua je, kaki sebelah tak ada, dia tetapkan berdiri atas bukit tu, dia buat macam ni. Kerana dia sangka dengan Allah kata. Dalam Al-Quran dia kata, ada satu ayat, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang sabar. Dia kata sabar ni dalam kitab, dalam bahasa Hebrew, bahasa Ibrani, tak ada. Tak ada satu bahasa yang boleh sama macam kalimat sabar. Sabar. Tak ada tadi. Dia kata inilah orang mereka tu percaya Allah bersama mereka. Saya masa dengar tu terkejut. Interview live dekat Israel. Dia orang percaya dia orang tu bersama Allah. Lepas tu dia orang boleh menang. Kita pun percaya juga. Kita percaya kita tak sama. Kita takut. Kita kena terima dengan hakikat ni. Mereka tu bersama Allah. Kenapa? Kerana ada ayat Quran ni tadi. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Betul? Dia orang sabar. Jadi dia orang bersama Allah lah. Dia dah teruk kita hentam ni, dia tetap macam tu. Jadi maknanya hebatnya orang Yahudi ni, dia boleh faham Quran tu, tapi dia tak beriman. Pelik kan? Kalau Kristian tu dia jahil. Kalau Yahudi ni, dia alim. Saya dulu mengaji tu, sampai pada ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah ni macam mana mereka kenal anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi ni dia kenal Nabi. Nabi dia bercerita sifat dia dalam Taurat dia, tapi tak beriman. Tapi bila saya dengar baru ni dia punya interview tu, rupanya perangai yang Allah cerita dalam Quran tu sampai sekarang dia buat. Sampai sekarang. Dia tahu orang pejuang Palestin ni sabar. Allah bersama mereka. Tapi dia tak beriman. Allah lah, tu Tuhan kau lah. Tuhan Allah ialah Allah. Tapi kita pun ewah dia Tuhan ni ewah. Kita punya Tuhan ni. Kita Tuhan besar dan harut dia Allah dia percaya dia lah. Tapi dia percaya kita percaya tu. Dan dia yakin yang kalau kita buat tu betul. Allah. Ni kata dalam surah Fatihah tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami macam orang yang kau murkai, ini Yahudi. Dan tidak pula orang yang sesat, ini Nasrani. Apa beza dua? Yahudi sesat dalam ilmu. Ilmu ada. Faham mereka itu. Lebih alim dari kita, tapi tak percaya. Nasrani jahil. Dia tak tahu. Dia sesat dalam kejahilan. Satu sesat dalam jahil, satu lagi model ni sesat dalam ilmu. Tengok ni. Macam dia kata tadi. Jadi rukun yang membatal, perkara yang membatalkan syahadah itu, membinasa dia, menduakan Allah. Syak hatinya akan Allah. Menyangkal dirinya daripada kejadian Allah. Dan tiada mensabitkan dirinya hamba kepada Allah. Batal lah. Batal Yahudi tadi. Dia faham tapi diri dia bukan. Saya bukan tak ikut Rasulullah. Saya tak. Dan tanda Islam itu 4 perkara. Jadi agama Yahudi ni monoteism ke politism? Monoteism. Dia sebab Allah juga, tapi ewah lah, bagi ewah. Lepas tu dia mengaksa diri dia tu anak-anak Tuhan, orang yang disayangi Allah. Mereka tu anak orang yang disayangi oleh Allah SWT. Mereka ni hamba pilihan Tuhan. Habis kat mana dia orang jadi kufur ni? Kerana mereka menolak risalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu je. Dia ada asyhadu alla Allah tapi tak ada asyhadu Rasulullah. Dia tak ada tu. Habis dan tanda Islam itu 4 perkara. Apa maksud tanda ni? Bukti. Bukti satu orang tu Islam. Mana tanda dia? Yang pertama, merendahkan dirinya
sesama Islam. Itu tanda Islam. Kadang makna Islam apa Islam? Islam tu makna serah. Islam ada makna selamat. Islam tu makna selamat. Dalam kitab Muniatul Musalli, apabila seseorang tu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tahu apa makna dia? Maksud dia, hei orang sebelah kananku ini, janganlah kau khawatir, kau selamat daripada lidah dan tangan. Pergi pula, hei orang sebelah kiri, janganlah kau takut, engkau selamat daripada lidah dan tangan. Itu Islam, merendahkan diri sesama. Yang kedua, suci lidahnya daripada dusta. Ada hakikat Islam, takkan bohong. Sebab dia percaya pada Allah, dia tak boleh nak bohong. Itu tanda ditolong Islam. Yang ketiga, suci perutnya daripada yang haram-haram. Allah, itu tanda di Islam tu. Maksud cahaya Islam tu dah masuk dalam diri dia. Yang keempat, suci badannya daripada penyakit tamak dan penyakit loba. Barulah dia ni kita panggil Islam, betul-betul Islam. Itu bila kita tengok peristiwa baru ni, bila tentera Hamas tu, dia hantar balik tawanan tu dengan anjing-anjing ke sini, sikit tak usik, elok je. Satu dunia puji akhlak Islam. Ada Islam. Dulu saya kena akhlak. Saya baru balik pada Aceh. Saya pergi ziarah satu makam Sultan Malikus Saleh. Nama sebenar dia Merah Silu. Malikus Saleh itu bukan nama dia. Malikus Saleh itu gelaran yang diberi oleh orang lain. Raja yang soleh. Dia berdakwah di satu tempat di Aceh tu. Orang Hindu. Dia dakwah dengan akhlak sampai orang Hindu tu suka dengan dia. Tukar agama Islam. Lepas tu lantik jadi raja. Melekat nama Sultan Malikus Saleh. Maknanya dia jadi raja tanpa perang. Dia jadi raja tu sebab mempamerkan akhlak Rasulullah. Akhlak Islam. Ni akhlak Islam ni. Cakap tak bohong. Perut suci pada haram. Badan tak tamak dan loba. Ketahui olehmu, bermula yang muktamadnya, bahawasanya iman itu tasdik pada hati juga. Artinya, kalau tak pernah semayang, tak pernah puasa, tak pernah mengucap, tetap beriman. Dan bahawasanya mengucap 2 kalimah syahadah itu hanyalah syarat bagi melakukan hukum Islam pada dunia juga. Seperti jikalau matilah ia, dimandikanlah dia, dan dikapankanlah dia, disemayangkanlah atasnya, dan ditanamkan dia pada kubur orang Islam. Sebab dia mengucap, walaupun perangai ya Allah teruk sangat, tak ada orang nak mengaku itu. Macam Mustafa Kamal Ataturk kan. Masa dia mati tak ada orang nak semayang. Mereka rayu adik dia, tolong dah semayangkan abang saya ni, tolonglah. Akhirnya orang semayang juga. Semayang-semayang bila nak tanam, tanah tak timbul. Tanam timbul balik, tanam timbul balik. Allah. Akhirnya terpaksa diletakkan berapa ton tu batu tu, barulah dapat ditanam. Tapi pengalaman dia orang pergi ziarah kat situ tu, bau busuk tu saya cakap. Bau. Ada budak bagi Yasin gitu. Yang orang mati kubur ni, mati dah keadaan. Tapi dia ada kata Islam dia ucap. Dia kata Islam. Apakah ada Islam munafik? Itu cerita dengan Allah Ta'ala. Iman tasdik. Dan seperti jikalau mati ia, dimandikan, disemayangkan, ditanam kubur orang Islam. Dan lagi yang muktamad bahawasanya iman itu boleh bertambah dengan bertambah taat, dan boleh berkurang dengan kurang taat. Itu kalau muktamad. Iman dia boleh tambah, boleh kurang. Itu kita panggil furu' iman. Asal iman tak ada. Dia 100%. Saya beriman dengan Allah, tak boleh sikit, kurang tak ada. Saya kurang beriman dengan Allah, tak ada. Kafir itu. Tapi adakah iman ni boleh kita tebal dan nipis? Boleh. Al-iman yazidu wa yankus. Kekuatan iman bertambah bila kita banyak semayang, banyak zikir, tambah.
Banyak maksiat jadi kurang iman tu. Itu kaul muktamad. Dan adalah iman terbahagi ia atas 3 bahagi. Yang pertama, iman tambah, iman kurang. Iman boleh tambah, boleh kurang. Inilah iman segala umat ini daripada segala manusia dan segala jin. Dia boleh tambah, dia boleh kurang. Special. Manusia semua macam tu. Jin. Yang kedua, tidak bertambah, tidak berkurang. Tambah tak, kurang tak. Iman segala malaikat atas qaul yang masyhur. Dia tak tambah, dia tak kurang. Yang ketiga, dia bertambah-tambah tapi tidak boleh berkurang. Oh, dia tambah, iaitu iman segala nabi-nabi. Nabi dia maksum, dia tak pernah buat maksiat. Kalau dia buat salah pun bentuk luaran dia, tapi iman dia tetap naik. Iman dia tetap ke atas. Dan ditambah oleh setengah ulama akan bahagian yang keempat. Apa dia? Iaitu berkurang dan tidak bertambah-tambah. Itulah iman segala orang fasik. Wah, ni tak pernah dengar ni. Orang fasik ni mana orang yang bukan sekali-sekali buat maksiat, memang kaki maksiat. Dia memang kaki zina. Dia memang suka buat maksiat. Dia beriman. Lepas itu Allah treat dia. Lagi dia buat maksiat, lagi dia kaya, lagi dia sihat. Tengok aku tak sembahyang, sihat badan. Kau sembahyang sakit-sakit, aku okey. Berarti Allah sayang pada aku. Tu. Allah sayang pada aku lah, sebab aku bila aku fa akramu wa na'am fa yaqulu rabbi akraman wa idza mabtalahu wa akramuhu. Apabila Allah mencuba mereka, wa idza btalahu rabbuhu wa akramuhu, dan Allah memuliakannya. Dia kata apa? Rabbi akraman, Allah Tuhan muliakan aku. Dia sangka Tuhan mulia itu dengan sebab harta dia tambah, badan dia sihat. Jadi maknanya bertambah dia sihat, bertambah kurang iman. Ni orang fasik bahagian keempat. Masya-Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau ditimbangkan iman Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman segala umat, nescaya lebih beratlah iman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak nak lawan. Kata Rasulullah SAW, tak ada apa pun yang Allah curahkan dalam hatiku, maka aku curahkan kepada hati Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa yang Tuhan bagi kat dia, Allah, kerana kasih yang Nabi pada sahabatnya yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Kata Jalaluddin Asyuti, barang siapa berkata-kata pada ketika orang azan dengan perkataan dunia, ditakuti atasnya su'ul khatimah, jahat mati. Kenapa jadi macam tu? Azan ni zahirnya Tok Bilal azan, hakikatnya Allah yang panggil. Jadi kalau Allah yang panggil, kita bersembang dunia, buat tak tahu dengan azan tu, dikuatiri dengan sebab su'ul adab, kita tak beradab dengan azan tu, panggilan Allah ni. Kebanyakan yang berlaku apa dia? Mati su'ul khatimah, mati tak beriman. Masuk su'ul khatimah ni, nak mati Tuhan cabut iman. Nak mati ni Tuhan cabut iman sebab tak beradab ketika azan. Kata Jalaluddin Asyuti, dia jaga bila azan tu, diam, sambut azan dulu, berhenti cakap. Cakap dunia. Cakap dunia, kalau cakap akhirat ni, cakap dunia, tak ada kepentingan akhirat. Bila kau datang baju ni, Allah Akbar, Allahu Akbar, mak kau mana? Nak makan dah? Allahumma azan, sembang. Dan riwayat daripada setengah ulama bahawasanya sebab membawa kepada jahat mati mana su'ul khatimah, ada 4 perkara. Allah, ini penting, kita dah tua-tua ni. 4 sebab, kata dia, kata ulama, boleh menyebabkan orang ni mati su'ul khatimah. Apa 4 tu? Yang pertama, memudah-mudahkan sembahyang dan meringan-ringankan dia. Sembahyang alah, berapa, kedua baru, keempat pun sembahyang suruh lagi. Tu meringan-ringan. Sampai dah ke ujung waktu gigih dah sembahyang. Kadang-kadang sampai keluar waktu dah. Itu makna meringan-ringankan sembahyang. Selalunya membawa pada su'ul khatimah. Yang kedua, meminum arak. Pada orang minum arak hilang akal. Bila hilang akal, hilang pertimbangan, selalunya membawa pada su'ul khatimah. Yang ketiga,
menderhaka akan dua mak bapak. Sifat menderhaka pada mak ayah, tak ada redha mak ayah. Yang keempat, menyakiti orang Islam. Menyakiti orang Islam. Pro sangat pada orang kafir, menyakitkan orang Islam lain, selalunya mati su'ul khatimah. Dan setengah daripada yang memberi manfaat bagi terpelihara iman pula. Dia tadi tu yang boleh menyebabkan su'ul khatimah. Ini yang boleh terpelihara iman. Ketika hendak mati, selamat iman dia. Seperti barang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu, bahawa berkata ia, Abu Abbas Al-Khidir alaihissalam, Nabi Khidir, Abu Abbas gelaran, bahawasanya aku bertanya akan 24,000 Nabi. Nabi Khidir kata, aku tanya 24,000 orang Nabi daripada sesuatu, apabila dia amalkan dia, nescaya sentosa selamat daripada tertanggal iman. Maka tiada menjawab akan aku oleh seorang pun daripada mereka itu. 24,000 orang Nabi. Nabi Khidir tanya, Nabi dia umur dia panjang kan, dia minum ma'ulah hayah. Nabi sekian-sekian, apa amalan kalau kita beramal selamat iman kita? Tak jawab. Tak ada seorang lagi, tak jawab. Sampai 24,000 orang, tak ada siapa jawab. Hingga aku berjumpalah, maka tak ada menjawab akan aku oleh seorang daripada mereka itu, hingga aku berjumpa sendiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya akan dia, maka berkatalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga aku bertanya akan Jibril. Nabi pun tak tahu. Nabi kata, nanti aku tanya Jibril. Maka bertanya ia akan Jibril alaihissalam. Jibril kata, aku pun tak tahu. Maka berkata ia Jibril, hingga aku bertanya akan Tuhan Rabbil Izzah. Maka bertanyalah ia akan Tuhan Rabbul Izzah, Tuhan Allah lah. Maka berfirman Allah Azza wa Jalla, barang siapa mengekali membaca tiap-tiap lepas sembahyang akan ayat kursi, itu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, hinggalah wahwal adiyul azim, dan membaca amanar rasul, hinggalah fansurna al qaumil kafirin, dan membaca syahidallah wa annahu la ilaha illahu wal malaikatu, hinggalah inna dina indallahil islam, dan baca qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka siapa lah bi ghairi hisab, dan baca qul huwallahu ahad, dan baca qul a'udzu birabbil falaq, dan baca qul a'udzu birabbin nas, dan baca Fatihah sekali sebut satu-satu. Nescaya sentosa daripada tertanggal imannya. Sebab tu tuan-tuan, orang dulu ni, orang ni tak ada hadis. Kenapa zaman dulu ulama-ulama beramal? Kenapa orang dulu pada Mekah balik dia amalkan? Masjid surau semua beramal. Pas sembahyang baca bacaan. Tak dapat 5 waktu, subuh tu panjangkan sikit, maghrib dipanjangkan, yang lain sibuk. Dibaca wirid yang panjang tu. Kadang ni mereka yang beramal dengan bacaan-bacaan ini dinamakan tarekat Kusyaishiyah, aurat Kusyaishiyah. Maknanya inilah salah satu amalan penduduk Madinah. Orang Madinah, Mekah Madinah dulu mengamalkan ini setiap lepas sembahyang. Maka tok guru kita dulu mengaji di Mekah Madinah, bawa balik wirid yang sama. Cuma sekarang hari-hari ni orang dah makin tak tahu, dah tak faham. Apa khasiatnya? Khasiatnya ialah bila diamalkan secara istiqamah bacaan-bacaan ini, insya-Allah bila mati beriman. Mati husnul khatimah. Mati sempat dalam kalimat syahadah, tak tertanggal iman tu. Khatimatun wallahu a'lam. Mari kita ni juga lagi buku ya. Insya-Allah ada soalan. Aku tak ada soalan kat sini, bagi soalan. Soalan. Saya ada 2 kemusykilan. Yang pertama, bolehkah ustaz terangkan mengenai Nur Muhammad? Sedangkan ada ulama setuju dan ada yang tidak setuju. Nur Muhammad ni perkara khilaf ulama. Cuma kalau ditanya apakah dalilnya, dalilnya dari kitab Mustadrak Al-Hakim. Mustadrak Al-Hakim meriwayatkan satu hadis yang bertaraf hasan. Ditanyalah oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata kunta nabiyyan?" Hei Muhammad, ya Rasulullah, bilakah engkau jadi nabi? Tak kasih nama Umar, tak tahu bila Rasulullah jadi nabi kan? Ditanya. Maksudnya hakikat sebenar Rasulullah, engkau jadi nabi ni bila?
Rasulullah menjawab, kuntu nabiyan wal adam baina ruh wal jasad. Hei Umar, aku dah jadi nabi padahal Adam masih di antara roh dan jasad. Belum jadi lagi. Belum jadi lagi. Roh dengan jasad tak menyatu lagi, aku dah jadi nabi dah. Apa jawapan Nabi tu? Maknanya Nabi merujuk kepada Nur Muhammad. Ketika dia mula-mula dijadikan Nur tu, cahaya yang pertama dicipta oleh Allah, daripada tak ada kepada ada. Dia ciptaan manusia, ciptaan Allah ni macam ni. Satu, Allah cipta daripada tak ada kepada ada, kun fayakun, Nur Muhammad. Yang kedua, Allah cipta melalui wasilah cahaya. Cahaya lalu dijadikanlah bumi, dijadikan langit, dijadikan bukit, dijadikan bulan, matahari itu melalui perantaraan cahaya. Cahaya Nur Muhammad ni dia buat semua. Yang ketiga, dijadikan segala manusia dengan perantaraan tanah. Itu Nabi Adam AS. Nabi Adam, Nur jadi tanah, tanah jadi Adam. Lepas tu kita ni pula perantaraan Nabi Adam AS. Daripada kita, daripada Adam, Adam daripada tanah, tanah daripada Nur Muhammad. Itu yang kita belajar. Itu jawapan dia dan ada dalil dia. Adapun kalau tak nak percaya, adakah mengganggu etikad? Tak. Ini perkara khilaf ulama. Cuma kena faham Nur Muhammad ini jangan disalah fahamkan. Membaca kitab Barzanji, membaca kitab Dibai, ada satu dia sebutkan waja'alna nuraka min nurillah. Kami jadikan nur kau itu Muhammad daripada nur Allah. Kami jadikan nur Muhammad ni daripada nur Allah. Jadi ada orang min nurika, waja'alnaka min nurika, nur Muhammad ja'ala wa ju'ila nur Muhammad sallallahu min nurika. Kami dijadikan nur Muhammad daripada nur engkau. Jadi ada orang mengajar, dia faham macam ni, Allah ni cahaya, ambil sikit cahaya Allah ni jadi Muhammad. Kufur faham itu. Tak silap ni kufur. Tapi bukan macam tu sebenarnya. Yang sebenar macam ni, Allah mencipta nur tu daripada tak ada kepada ada. Kun fayakun, dia tak ada perantaraan, tuk jadi. Idza arasyaka yakul lahu kun fayakun, jadi. Bila Allah jadikan tu, itu namanya nur. Kerana peliknya nur ni dijadikan tak melalui apa-apa, maka dinisbahkanlah kepada Allah, nur Allah. Kerana nur tadi tu jadi pada tak ada apa kepada ada. Macam kita kata Nabi Isa ruhullah, ruh Allah. Bukan makna Allah ada roh, lepas tu Allah bagi roh dia jadi Nabi Isa. Bukan. Roh tu kejadian dia pelik, maka dikatakanlah ruhullah. Dalam bahasa Malaysia ni, misalnya kita kata dia tu anak emas tu, mak dia sayang main tu anak emas tu. Aku tengok tak ada emas pun. Bernilai macam emas. Itu yang pertama, jawapan untuk Nur Muhammad. Yang kedua, Nabi Muhammad telah menerangkan kepada para sahabat tentang bacaan selawat. Tetapi mengapa terdapat selawat-selawat yang berbeza-beza, yang diamalkan, yang menjanjikan pahala yang tak masuk akal. Rasulullah betul menerangkan pada para sahabat tentang selawat. Mula-mula kita kena faham apa itu selawat. Selawat ila athana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji-pujian memuji zat Nabi ataupun sifat Nabi, itu nama dia selawat. Segala puji-pujian memuji zat Allah, sifat Allah, nama dia zikir. Ni beza dua ni. Memuji zat Allah, memuji sifat Allah, memuji afal Allah, itu kita namakan zikir. Allahul Karim, Allah Jalil, Allah Latif, Latif itu maknanya kita memuji Allah. Kita menyebut nama dia, sifat dia. Kalau kita menyebut nama dan menyebut sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya selawat. Ni beza, satu zikir, satu selawat. Jadi apa hukumnya kita buat selawat kita sendiri? Tak salah. Tak ada masalah buat selawat sendiri. Timbul dalam perasaan kita ni, kita nak memuji Rasulullah, kita karang satu selawat yang cukup cantik, memuji sifat-sifat dia tu. Tak ada halangan, boleh puji Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dengan para malaikat memuji Rasulullah SAW, selawat pada Nabi. Hei manusia, hei orang beriman, kau puji dan kau selawatlah kepadanya. Jadi selawat pada Rasulullah ni, kalau kita
membuat rekaat-rekaat itu tak masalah, selagi tidak mengagungkan, menyifatkan Nabi sebagai Tuhan, seperti yang dibuat oleh para Kristian. Fasuk ilahi, disebahkanlah kepada Nabi ma syi'ta. Kata Al-Busiri, kau disebahkanlah kepada Rasulullah tu apa saja yang kau nak, selagi kau tidak disebahkan macam mana orang Kristian disebahkan Nabi Isa. Boleh. Kita tahu. Lepas tu macam mana pula dengan pahala-pahala yang tak masuk akal? Pahala memang tak masuk akal pun. Pahala Allah Ta'ala mana masuk akal? Sekian juta, sekian. Harus Allah Ta'ala kuasa. Oh, kita nak menghad, mana boleh banyak sangat tu. Tuhan kau nak bagi 70, 90, ni 7 juta. Tak boleh. Maknanya kita telah menghadkan kuasa Allah Ta'ala. Siapa yang kata Allah ni mustahil, Tuhan ni boleh bagi pahala juta-juta-juta, tak masuk, tak logik. Berarti dia telah menghadkan kuasa Tuhan. Dia ingat Tuhan macam kita je, bagi sikit je. Kau ialah kena kod RM10, RM20. Allah tak ada dia. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqin la yafqahun. Milik Allah lah khazanah langit bumi, tapi orang munafik tak faham, tak mengerti mereka tu. Tak faham kekuasaan dan kekayaan Tuhan tu macam mana. Tuhan boleh bagi apa saja. Kerajaan apa yang kau nak, pahala banyak mana yang kita mahu. Betul dah satu hadis sahih. Barang siapa sampai pada satu hadis ataupun satu fadilat yang mana sebenarnya hadis atau fadilat itu tak betul, tapi dia yakin Allah boleh bagi dia lebih macam yang disebut tu, nescaya dia akan dapat fadilat itu sebab dia husnuzan kepada Allah, sekalipun hadis tu maudhu' sekali pun. Hadis tu kata, sembahyang tarawih hari pertama dapat pahala sekian, sembahyang tarawih kedua sekian. Tiba-tiba dia dapati hadis tu maudhu'. Kita pun stop baca hadis tu. Tak apalah. Baguslah tu, kita tak kata tu hadis Nabi. Tapi kita yakin Allah boleh bagi macam tu. Maka kata hadis tu, nescaya mendapatlah dia akan apa yang dia sangka dengan Allah. Ana inda zanni abdi. Allah kata, aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Kalau hamba-Ku sangka aku boleh bagi dia lebih, berjuta-juta, berbilion-bilion, aku boleh bagi. Oh, aku bagi sikit, sikit aku bagi. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku. Tak ada masalah. Tu cara kita faham, jangan jadi macam Wahabi. Ni orang panggil Wahabi. Itu dulu saya tak percaya, bila saya dengar, ya Allah, baru saya tahu Wahabi ni bodoh dan jahil. Oh, saya tahu. Dia kata apa? Kita ni mana ada Nabi berdoa lepas sembahyang nak buat apa? Dah doa dah sembahyang tu dah doa dah. Solat tu maknanya doa. Lepas sembahyang nak doa lagi. Minta banyak-banyak. Apa perangai buruk tu? Dia samakan Tuhan ni macam manusia. Tuhan ni kalau kita tak minta, dia marah. Kalau kita minta, dia suka. Manusia ni idza sa'ala ghadaba. Bila kita minta banyak kali, dia marah. Bila kita tak minta, dia suka. Tak percaya, cuba try. Pergi betul rumah sebelah. Nak apa? Yang kereta boleh tak? Anak sakit lah. Boleh, dia bagi. Esok datang lagi. Assalamualaikum. Yang kereta boleh? Nak buat apa? Nak pergi kedai sekejap. Hari ketiga. Assalamualaikum. Kereta tak ada. Tak tanya pun lagi. Kereta tak ada. Masak. Pergi tanya main. Arah ni. Dengan Tuhan tak macam tu. Kita tanya benda sekocik-kocik pun suka Allah Ta'ala tu. Kerana dia memang tempat meminta. Allahus Samad. Allahus Samad. Qul Allah tempat meminta. As-Samad tu Tuhan yang menjadi tempat meminta. Tiba-tiba kita tak minta. Marah Tuhan. Tapi nak minta kat siapa lagi? Itu cara fahaman tauhid yang betul. Jangan kita memaham ni tak masuk akal, pahala banyak sangat ni. Ni hadis maudhu' ni tanda-tanda maudhu'. Tak apalah. Hadis tu maudhu', tapi apakah Allah kuasa memberi pahala sebanyak itu? Kuasa Allah Ta'ala. Malahan kalau kau meragui, kita meragui Allah boleh memberi pahala sebanyak itu, kita pula kena balik. Siap-siap kupur kita pula dah. Kerana kita meragui kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini faham tauhid yang betul. Dapat tuan-tuan? Jadi kalau tuan-tuan dapat satu khabar, beramal sekian, fadilat sekian-sekian, beramal macam dapat fadilat macam ni, padahal hadis tu dhaif, kadang-kadang maudhu', tapi sebab kita yakin tu, dapat pahala tu. Dapat pahala tu. Dapat yang dijanjikan tu. Ini Tuhan. Masalah hadis dhaif tu cerita lain lah. Hadis ni maudhu' tu cerita lain. Masalah cerita, adakah Tuhan boleh memberi yang tak masuk akal ni? Boleh. Kerana pemberian Allah semua tak masuk akal. Tak masuk akal.
ke akhirat tak masuk akal. Semua pemberian-pemberian Allah tu semua tak masuk akal. Malah kalau kita masuk dalam syurga tu, apa kata nikmat syurga tu? Ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala balun khatarat wala qalbun khatarat. Nikmat syurga ni tuan-tuan, yang mana mata tak pernah pandang, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terdotik. Berarti tak masuk akal lah. Pelik nikmat syurga tu. Pelik sangat. Salah satu saya cerita tuan-tuan, dalam syurga tu besok tuan-tuan, kita dalam kitab Jauhar Mahub, kita teringin nak pakai baju. Lepas tu malaikat pun bawa lah baju-baju. Kita tengok baju ni. Baju ni kalau collar dia tu kecil sikit kan lawa, betul detik ni. Collar tu betul sendiri. Dia ikut macam hati kita ni. Oh, dia kalau seluar dia ni kembang sikit kan cantik, dia kembang sendiri. Itu kat syurga. Kat dunia jangan. Seluar ni kalau kocik sikit kan lawa, tak ada dia kocik dia. Macam tu Kerana wa fil jannati ma tashtahi. Wa fi jannati lakum ma tashtahi. Wa fiha ma tashtahi. Pada syurga ni apa yang kamu nak? Apa kamu nak ni pun jadi. Tu tak masuk akal. Wallahu a'lam. Mana yang? Antara solat, zakat, puasa dengan iman, mana yang diutamakan? Iman yang diutamakan. Kerana dia macam ni, iman asas keyakinan. Kalau tak ada tu, khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Kalau tak sembahyang, tak keluar zakat, dosa. Adakah dihukum masuk neraka? Hukum. Tapi ada peluang lagi masuk syurga sebab masih yakin dengan Allah Subhanahu Taala. Lepas tu apa kaitan antara iman dengan sembahyang? Kita dah faham tu. Iman, sembahyang, zakat dengan puasa, apa kaitannya? Iman ni dia adalah dalaman hati, isi hati. Islam ni, puasa, zakat, haji, solat ni luahan. Luah. Macam kita kata, saya mencintai awak. Hati kita kata saya ni cinta awak. Tapi kita tak pernah cakap. Tak pernah kata saya I love you, tak pernah cakap. Tak pernah diluahkan. Macam mana nak tahu? Tak diluah dengan perkataan, tak diluah dengan perbuatan. Kita cinta pada Allah. Mana bukti dia? Bukti dia sembahyang tu lah. Sembahyang tu, puasa tu, zakat tu. Itu luahan. Islam ni luahan daripada iman yang ada dalam hati. Jadi kalau orang tu, saya beriman tapi tak sembahyang, pelik. Saya beriman tapi saya nak sembahyang sikit, pelik tu. Tapi boleh tak beriman tak buat semua tu? Boleh, iman lemah lah, iman dia sikit. Kalau betul beriman, dia akan luahkan. Luahan tu namanya Islam, namanya ihsan. Wallahu a'lam. Lagi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabil an qulubana asta'na asrarana wa asyhadu bi ni'ati bari aqrana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.